Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini kita akan mempelajari tajuk asid dan alkali. Okey, part 1 Segi definisi, asid adalah bahan kimia dan juga begitu juga dengan alkali. Alkali pun bahan kimia. Kedua-dua mengion di dalam air akan menghasilkan dua bahan yang berbezalah, iaitu kalau asid ia akan menghasilkan ion hidrogen, manakala kalau alkali ia akan menghasilkan ion hidroksida. Okey, asid dan alkali ni banyak digunakan secara meluas digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian kita. Asid digunakan sebagai bahan tambah di dalam minuman terutamanya minuman berkarbonat. Okey, minuman berkarbonat seperti Coca-Cola, 100 Plus, FNN dan sebagainya lah. Dalam masakan juga kita memasukkan cuka yang merupakan asid etanoik. Asid etanoik mempunyai rasa yang masam, digunakan sebagai pengawet dan juga perasa makanan. Asid sulfurik cair juga digunakan sebagai elektrolit di dalam bateri kereta. Asid sulfurik juga digunakan sebagai proses membuat cat dalam industri. Manakala asid metanoik ataupun asid formik digunakan dalam proses pembekuan getah. Banyak lagi lah asid lain. Asid hidroklorik digunakan untuk menanggalkan karat, membersihkan permukaan logam. Dalam dadih ada asid laktik, asid sitrik di dalam buah-buahan. Kali adalah merupakan bahan utama dalam proses pembuatan sabun dan deterjen. So, sabun dan deterjen merupakan sebatian yang berakali lah. Ubat gigi menggunakan magnesium hidroksida, pil gastrik menggunakan aluminium hidroksida, kapur mati ataupun kalsium hidroksida yang digunakan oleh petani untuk mengurangkan keasidan tanah dan banyak lagi lah. Okay. Seperti kalium hidroksida digunakan sebagai pewarna kain dye. Okay. Kalau kita tengok di slide kita di belakang sini, kita dapati sebenarnya asid dan alkali ini dia mempunyai perbezaan yang banyak lah. Sifat fizik, asid mempunyai rasa masam, manakala alkali rasa pahit dan mempunyai struktur yang licin. Mempunyai sifat yang sama iaitu menghakis Kalau dari segi kertas litmus, kita ada dua kertas litmus, litmus biru dan litmus merah. Okey, asid dia menukarkan kertas litmus biru menjadi merah. Manakala untuk alkali, ia menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Okey, asid mempunyai nilai pH kurang daripada 7. Kalau pH 1, 2, 3 itu merupakan asid kuat. Manakala alkali mempunyai nilai pH yang lebih tinggi daripada 7, maksudnya 8 hingga 14. Jadi kalau pH 14 itu merupakan alkali kuat. Asid boleh bertindak balas dengan logam reaktif. Logam reaktif ni seperti magnesium, aluminium, zinc dan ferrum. So kamu kena hafal ni Okey, dia akan menghasilkan gas hidrogen dan juga garam. Alkali ia akan bertindak balas dengan garam amonium. Okey, garam amonium bila kita panaskan dia akan menghasilkan gas amonia. Gas amonia NH3. Okey, asid akan bertindak balas dengan base untuk membentuk garam dan air. Untuk membentuk garam dan air. Kali boleh meneutralkan ataupun boleh bertindak balas dengan asid untuk membentuk garam dan air. Samalah. Okey, kedua-dua ni ini ada merupakan persamaan. Asid boleh bertindak balas dengan alkali. Alkali boleh bertindak balas dengan asid membentuk garam dan air. So kita dapat analisa kat sini, kita dapati ada dua persamaan dan yang lain-lain tu merupakan perbezaan, 5 perbezaan.
Dari segi kekuatan asid dan alkali, macam mana kita nak tahu sesuatu asid tu asid kuat dan asid lemah? Kita boleh tengok kepada nilai pH. Okey. Okey, nilai pH. Okey, di sini ada skala pH. Ini ada merupakan universal indicator, penunjuk semesta. Skala pH digunakan untuk menentukan keasidan dan keakalian sesuatu larutan. Okey, asid, macam cikgu kata tadi, pH dia mesti kurang daripada 7. Manakala akali mesti lebih tinggi daripada 7. Okey, semakin besar nilai pH bagi akali, maka semakin tinggilah keakaliannya. Bagi asid pula, kalau nilai pH kurang daripada 7, semakin kecil nilai pH, semakin tinggi akali. So dia berbeza lah. Dia berbeza di antara asid dan alkali. Okey, ini ada beberapa indikator yang kita boleh gunakan, iaitu kita boleh menggunakan larutan litmus ataupun penunjuk kertas litmus. Kita boleh menggunakan larutan phenolphthalein. Kita boleh menggunakan larutan metil jingga. Kita boleh menggunakan larutan metil merah. Kita boleh menggunakan penunjuk universal. Okey, yang sebelah sini merupakan penunjuk universal. Kalau kita tengok, warna kuning ni, daripada sini ke sini, dia lebih asid. Sini ke sini, dia warna menunjukkan akali. Setiap indikator mempunyai warna yang berbeza. Okey, contoh kat sini kamu kena hafal ya. Kalau indikator tu menunjuk, kalau kita litmus, merah itu asid, biru tu akali. Kalau phenolphthalein, dia hanya menunjukkan akali saja, dia tidak boleh menunjukkan asid. Metil jingga dia jingga lah, neutral. Dia sama dengan metil merah. Penunjuk universal, dia hijau ni menunjukkan dia pH 7 lah, neutral. Kalau ungu, akali, kuning, asid. Kalau kita tengok sebelah ni, ini dia punya skala. So kat skala ni kita boleh tengok pH dia secara detail, terperinci. Okey, ini adalah gambar bagi kertas litmus ya. Kita ada litmus merah dan litmus biru. Okey, kita tengok dekat ujung sini ya. Dekat ujung ni menunjukkan kertas litmus ni bertukar biru, menunjukkan akali ya. Sebelah sini kertas litmus ni bertukar merah. So dia berasid. Kita just rendamkan saja kertas litmus tu di dalam larutan. Okey, di sini phenolphthalein, macam cikgu kata tadi, phenolphthalein ni hanya berkesan menunjukkan pH akali sahaja. Metil jingga tadi cikgu dah bagi tahu, asid dia berwarna merah, akali dia berwarna kuning. Okey, ini universal. Asid dia agak merah kekuningan, akali dia warna ungu Untuk seterusnya bahagian 2 kita akan melihat proses peneutralan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.